Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Pencapaian koridor tenaga diperbarui Sarawak skor sejak 15 tahun lalu terbukti memberikan sumbangan besar kepada pembangunan negeri ini sekaligus disifatkan sebagai model pembangunan mampan di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Nur Mazwari Tun Dato' Wong Openg berkata, skor telah menarik pelaburan strategik dari sektor swasta dan awam dalam pelbagai industri terutama bidang tenaga boleh diperbarui. Pada masa sama, menurutnya skor juga berjaya menciptakan peluang pekerjaan dan perniagaan baru terutama untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. The success of SCORE is incomplete without mentioning Samalaju Industrial Park, the icon of SCORE. This energy-intensive hub has received more than half of all investment allocated to SCORE, a testament to the global interest in the abundant renewable energy supply that SCORE offers to diverse industries. This crowning achievement within the SCORE initiative is a direct outcome of RECODA's three key pillars, which comprise implementing infrastructure projects, attracting investment to SCORE, and creating new employment opportunities for the people of Sarawak. We have come a long way and achieved strides in our aspiration to achieve SCORE's vision. Our unwavering commitment to attracting investors and cultivating an environment ripe for growth has led to one milestone after another. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan Majlis Makan Malam Gala Ulang Tahun SCORE yang ke-15 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Jumaat. Dalam hal itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zari yang juga pengerusi Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah RECODA turut menekankan komitmen Kerajaan Sarawak untuk terus menjalin kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dan pihak lain yang berkepentingan dalam usaha mempercepatkan pembangunan SCORE. Justru beliau meletakkan harapan agar SCORE terus menjadi lokomotif pembangunan Sarawak menjana pertumbuhan ekonomi yang mantap, seterusnya memberi manfaat kepada rakyat Sarawak secara keseluruhannya. Hadir sama ialah isteri Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Deges Ugah Hambas dan Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awan Nasar, Menteri Kanan Kerja Raya Malaysia Datuk Sri Alexander Natalinggi, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, Menteri Perpaduan Negara Datuk Sri Aaron Agudagang, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Runi Utom, Ketua Pegawai Eksekutif RECODA Datuk Ismawi Ismuni, mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang serta div-div kenamaan yang lain. Berita seterusnya, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP menawarkan dana mudah cara untuk membantu perkembangan industri kreatif di negeri ini. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snedan Lawan, dana ini boleh dipohon terus daripada laman sesawang MTCP dengan memuat turun borang secara atas talian. Jadi dana ini digunakan bolehlah dipohon oleh mereka-mereka yang ingin mengadakan bengkel, workshop khusus sebagainya, terutamanya dari segi-segi seni ini, tarian membuat manik dan sebagainya lah. Beliau berkata demikian semasa berucap di majlis pembukaan Festival Tari dan Lagu Melayu Asli FTLA 2023 di Kuching pada Jumaat. Data Snedan menambah jumlah dana yang boleh dipohon adalah bergantung kepada saiz program yang ingin dianjurkan. Kita boleh bagi RM20,000, RM30,000, RM50,000 dan sebagainya. Kalau dia memerlukan lebih banyak, kita tergantung dengan berapa scale bengkel tersebut. Difahamkan pertandingan peringkat akhir FTLA akan mempersembahkan finalis-finalis daripada 10 kumpulan tari dan 12 finalis individu penyanyi lagu Melayu asli yang berentap selama 2 malam berturut-turut. Majlis Penangguhan Festival Kesenian Sarawak 2023 pada 19 November ini akan dirasmikan sendiri oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah.
Selanjutnya, Hari Belia Sarawak 2023 akan diadakan di KAPI selama 3 hari bermula 1 Disember ini. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Jerod Rentap Jambu berkata, pelbagai aktiviti akan dianjurkan seperti pameran kerjaya, aktiviti glamping, program Sarawak Active Fun Run dan banyak lagi. Menurut Datuk Jerod, perasmian acara bertemakan Belia Maju Sarawak Makmur itu akan disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bang Openg pada 2 Disember 2023. Dan dua lagi pengisian yang saya tidak sebut tadi. Yang pertama adalah dari segi Malaysian Book of Records, di mana kita menampilkan biggest flag dengan manik by beads yang akan menerima sesijil daripada Malaysian Book of Records. Dan satu lagi acara kemuncak adalah Soul Concert pada 2 hari bulan, di mana kita menampilkan artis Jamal Abdillah, yakni Zaid Yamani dan juga Dewi Seresta. Ini di antara tiga artis yang terbilang. Dalam pada itu juga kita juga menampilkan artis-artis tempatan seperti siapa? Ramdes Walter, Ricky Anderson, Firdaus, Sabrina Menterang dan berapa lagi lah artis-artis tempatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media Hari Belia Sarawak 2023 di Kuching pada Jumaat. Justru itu, beliau menjemput orang ramai khususnya warga tempatan untuk datang beramai-ramai memeriahkan acara itu nanti. Masih dengan perkembangan di Kuching, kemasukan pada Miri Country Music Festival MCMF pada 1 dan 2 Disember depan adalah percuma untuk semua. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pemberian kemasukan percuma itu adalah bagi menghargai sokongan peminat pada festival yang memasuki edisi ke-10 tahun penganjurannya. In the spirit of gratitude for the support given for the fans and community over the past 10 years, I'm thrilled to announce the admission of the Miri Country Music Festival 2023. It will be free, free, no cost for everyone. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Setiausaha Tetap MTCP Datuk Sherina Husaini dalam satu sidang media Miri Country Music Festival di Kuching pada Jumaat. Tambah beliau lagi, acara yang bakal diadakan di Koko Cabana itu bakal menampilkan 9 kumpulan muzik dari Amerika, Vietnam serta kumpulan tempatan dari Sarawak. These talented artists will grace the MCMF stage, bringing soulful sounds of country music to our audience. Additionally, MCMF has always been committed to providing a platform for local artists to showcase their talents, fostering a sense of community and celebrating the rich musical diversity of our region. Tambahnya, MCMF sentiasa komited untuk menyediakan platform untuk artis tempatan mempamerkan bakat mereka, memupuk semangat kemasyarakatan dan meraihkan kekayaan kepelbagaian muzik di rantau ini. Perkembangan di Bintulu. Majlis Keselamatan Negara MKN merancang untuk memperbanyakkan latihan bagi persediaan utuh negeri ini. Menurut Pengarah Keselamatan Negeri MKN Negeri Sarawak, Muhammad Hafizi Putit, untuk perancangan masa depan, MKN akan berusaha bagi meneruskan latih amal pada tahun hadapan yang memfokuskan sasaran penting di negeri Sarawak dan bersama komuniti. Setakat ini, dalam perancangan, 5 latih amal akan dibuat pada tahun hadapan termasuk latih amal yang terdiri daripada latih amal fizikal, latihan amal tabletop exercise dan latihan bersama komuniti. Bagaimanapun, latihan ini katanya akan bertambah seperti tahun ini di mana MKN telah mengadakan latih amal sebanyak 8 kali. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual media selepas latihan latih amal Tabletop X Kidurong 2 arahan MKN nombor 18 dan arahan MKN nombor 20 anjuran MKN Negeri Sarawak bersama Petronas Carigali Sdn Bhd BIF di Bintulu baru-baru ini. Difahamkan sebanyak 34 agensi yang melibatkan 120 peserta telah menyertai program yang bertujuan menguji tahap kesiapsiagaan standard operasi SOP agensi-agensi yang terlibat dengan arahan MKN nombor 18 dan 20 ini. Di Subis pula, seramai 333 individu di daerah Subis telah dikenal pasti untuk disenaraikan bagi pendokumentasian permohonan status kewarganegaraan.
Pendokumentasian tersebut telah dilakukan dalam proses pengoperasian pasukan petugas khas PPK bagi menangani isu penduduk Sarawak yang tidak mempunyai taraf kewarganegaraan bermula 13 November lepas di Dewan Masyarakat Berkenu. Program ini telah diteruskan semula di Dewan Masyarakat Sepupuk Nia 15 November 2023 sebelum berakhir di Dewan Kampung Madinah pada 21 November kelak. Difahamkan objektif program ini adalah untuk menyelesaikan isu-isu penduduk Sarawak yang tiada sebarang dokumen pengenalan diri yang sah dan belum ditentukan taraf kewarganegaraan. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mengesan dan mengenal pasti penduduk Sarawak dan keturunan mereka yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Dalam hal itu, ramai penduduk di luar kawasan Subis juga turut hadir untuk bertanya tentang status permohonan termasuk permohonan baharu. Berikutnya, rombongan dari Jabatan Pertanian Sarawak telah mengadakan lawatan sambil belajar ke projek Industri Asas Tani AIT Jabatan Pertanian Negeri 9. Rombongan lawatan tersebut disertai 14 orang pegawai dan 6 orang usahawan yang diketuai oleh Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Kanan Jabatan Pertanian Sarawak Nur Asmah Suhaili dan disambut oleh Penolong Pengarah Bahagian IAT Negeri 9 Darana Kuyah Mohtadin. Mereka kemudian berangkat ke ladang Syaca Inci, Superfusen dan Berhad yang diiringi oleh Timbalan Pengarah Negeri 9 Umairah Abu Kasim. Selepas itu, para peserta dibawa melawat kilang pemprosesan Syaca Inci di mana Ketua Pegawai Eksekutifnya Chi Tak Kong telah memberi taklimat tentang penanaman Syaca Inci sehingga ke pemprosesannya. Menurut beliau, penanaman tanaman Syaca Inci membawa pulangan yang lumayan di mana setiap 1 ekar penanaman Syaca Inci mampu memberi pulangan lebih kurang RM2,000 dan RM10,000 sekiranya ditanam di tanah seluas 5 ekar. Lawatan sambil belajar itu juga bertujuan untuk memberikan motivasi dan pendorong kepada pegawai pembimbing untuk memperolehi maklumat dan pengalaman baru selain mempelajari dan menyaksikan dengan lebih dekat lagi aktiviti pemprosesan berasaskan pertanian. Para peserta yang menyertai lawatan tersebut juga memperolehi pengetahuan dan kemahiran teknologi terkini seiring dengan perkembangan semasa. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan serotan Majlis Makan Malam Gala Ulang Tahun Skor yang ke-15 yang disempurnakan oleh PIMI Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.